Rafizi dan Najib bergaduh pasal formula. Tiba-tiba PAS dakwa mereka sertai PN dulu sebelum MN. BN perlu gabungan parti lain untuk menang PRU15. Kerajaan menyesal terlalu bersangka baik dengan pembangkang. Rafizi Ramli Nurul Izzah bakal jadikan gandengan terkuat PKR. Selepas mempersendakan Rafizi Ramli sebagai Raja Formula Songsang, Najib Razak terus menyerang naib Presiden PKR itu dengan berkata, beliau mempunyai terlalu banyak formula tetapi semuanya tidak berguna. Bekas Perdana Menteri itu berkata, Rafizi terlalu sensitif kerana tiada orang yang mempertikaikan beliau mempunyai formula. Tak ada siapa pernah pertikaikan kamu ada formula. Sebaliknya masalah ialah kamu ada terlalu banyak formula. Formula mansuh PTPTN, pendidikan percuma, mansuh tol, petrol RM1.50, harga kereta Honda Civic lagi murah daripada Myvi dan sebagainya. Kesemua formula ke laut, formula Songsang, sindirnya dalam catatan Facebook. Dalam catatan berasingan, Najib memuat naik tangkap layar laporan berita berhubung manifesto Pakatan Harapan untuk pilihan raya umum ke-14 termasuk mengurangkan cukai excise bagi pembeli kereta pertama di bawah 1,600cc yang berpendapatan isi rumah tidak melebihi RM8,000. Beliau turut memuat naik poster tertera gambar Rafizi yang memaparkan harga kereta tanpa cukai. Jika berminat, sila berhubung dengan Raja Formula terdekat, sindirnya dalam catatan itu. Sebelum itu, naib Presiden PKR Rafizi Ramli membidas Najib Razak selepas bekas Perdana Menteri itu mempersendakannya sebagai Raja Formula Songsang dengan mengatakan ia hanyalah satu-satunya pendekatan yang boleh difahami UMNO. Rafizi berkata formula adalah penting kerana dari langkah itu dapat mencari cara penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Paling kurang saya ada formula. Ini kamu ada menteri berlambat ni, satu formula pun tak ada. Kenapa formula penting? Sebab apabila kita bentangkan sesuatu idea, UMNO tak faham idea, dia cuma tahu formula saja, katanya dalam majlis perasmian Ayuh Malaysia yang disiarkan di Facebook. Pada 23 Mac lalu, Najib melabel Rafizi sebagai Raja Formula Songsang selepas bekas ahli parlimen Pandan itu berkata Najib berkesan menjadi pembangkang de facto. Ia susulan kebolehan Najib yang mampu merampas keupayaan pembangkang untuk berhubung dengan rakyat setiap hari di media sosialnya. Selain Najib, bekas Ketua PKR Perak Farhaj Wafah Salvador Rizal Mubarak juga menyindir Rafizi berkaitan formula susulan tindakannya untuk kembali aktif dalam politik dan merebut jawatan timbalan Presiden pada pemilihan parti itu Mei ini. Farhaj berkata, Rafizi sebelum ini tidak menjalankan tugas sebagai naib Presiden serta menghilangkan diri ketika parti memerlukannya. Sementara itu, Rafizi melancarkan kempen Ayuh Malaysia bagi menarik sokongan pengundi atas pagar bagi berdepan pilihan raya umum ke-15. Kempen itu dibuat selepas mengambil kira keputusan pilihan raya negeri Johor dan pandangan pelbagai pihak di dalam PKR. Katanya Majlis Pelancaran Ayuh Malaysia juga akan memperkenalkan aplikasi Sista yang dibangunkan bagi membolehkan setiap rakyat Malaysia menjadi sukarelawan untuk berkhidmat, membawa mesej perubahan ke arah negara yang lebih baik. Ayuh Malaysia akan memperjuangkan 5 dasar iaitu keselamatan makanan, tenaga boleh baharui, pendidikan vokasional, isu perumahan dan pendidikan, katanya lagi. Kegagalan muafakat nasional disebabkan ada pihak tertentu dalam UMNO yang mempunyai agenda tersendiri. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, pihak berkepentingan itu mahu mengubah agenda perpaduan yang dipersetujui kedua-dua belah parti menyebabkan muafakat nasional tidak berjaya hidup lagi. Malangnya ada kalangan mereka yang membawa agenda persendirian dengan matlamat mahu mengubah agenda perpaduan umat kepada tujuan yang tersirat. Namun perkara itu terdedah sehingga merosakkan dasar dan hala tuju sebenar yang tersurat. Bagaimanapun PAS tetap berpegang kepada apa yang tersurat dan telah ditandatangani. Perkara ini diulang beberapa kali dalam tulisan yang lalu bahawa PAS telah mengambil pendekatan politik ta'awun yang diputuskan oleh Al-Quran hasil muzakarah Majlis Syura Ulama. Katanya dalam satu kenyataan, bagaimanapun Abdul Hadi tidak pula memperincikan nama-nama individu yang dikatakan dan agenda peribadi tersebut. Teka-teki mengenai kabar berita Gabungan Muafakat Nasional yang diilhamkan pada 2019 itu masih kabur apabila kedua-dua tidak menarik diri daripada gabungan itu. Ia apabila Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata belum ada mana-mana pihak sama ada UMNO maupun PAS yang mengisytiharkan pembubaran Muafakat Nasional buat masa ini. Malah Menteri Alam Sekitar dan Air itu berkata
Perbincangan di peringkat tertinggi antara kedua-dua parti berkenaan status Muafakat Nasional juga masih belum diadakan setakat ini. Dalam pada itu, Abdul Hadi mendakwa Gabungan Perikatan Nasional wujud dahulu berbanding Muafakat Nasional dan ahli parlimen marang itu beralasan pembentukan Perikatan Nasional adalah untuk menyelamatkan semua. Perkara tersebut adalah bertitik tolak daripada Kongres Maruah Melayu yang dirancang sejak awal, diikuti dengan menggabungkan masyarakat majmuk daripada pelbagai agama dan parti. Kemudian dibentuk Gagasan Muafakat Nasional yang menggabungkan parti-parti Melayu Islam terbesar yang terdiri daripada UMNO, PAS dan Bersatu kerana meraihkan UMNO yang masih ada, sehinggakan gabungan ini berjaya menukar kerajaan yang memerintah, katanya lagi. Bekas Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah berkata, Barisan Nasional mungkin terpaksa merubuhkan kerajaan melalui kerjasama dengan parti lain selepas pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Gua Musang itu berkata, kemenangan Barisan Nasional dalam beberapa pilihan raya negeri bukan jaminan untuk parti itu meraih majoriti 2/3 dalam PRU15. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, peratusan undi diterima Barisan Nasional ketika PRN tidak mencapai 50% dan menunjukkan rakyat belum yakin dengan UMNO dan Barisan Nasional. Selain itu, katanya sentimen di peringkat negara tidak sama seperti negeri kerana isu komuniti dan bersifat kenegerian banyak mendominasi kempen serta kehendak pengundi dalam PRN. Tetapi sebaliknya, jika berlaku PRU15, kita menang di Johor sebab ramai tak keluar mengundi. Orang muda pun tak ramai yang keluar mengundi. Begitu juga yang berada di Singapura tak pula mengundi. Walaupun pemimpin seronok dengan kemenangan besar itu, tapi hakikatnya kita tak dapat sokongan rakyat. Katanya, menurut laporan Sinar Harian, peratusan keluar mengundi pada PRN Johor 12 Mac lalu adalah 54.92% dan PRN Melaka pada 20 November 2021 ialah 65.85%. Barisan Nasional memenangi 40 daripada 56 kerusi di Johor dan 21 daripada 28 kerusi di Melaka. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau dan UMNO bersangka baik terhadap pembangkang selepas menandatangani persefahaman transformasi MOU dengan kerajaan. Presiden UMNO itu berkata beliau menyangkakan selepas MOU itu apa saja usul berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan rakyat mendapat sokongan pembangkang. Bagaimanapun, katanya pihak itu umpama harapkan pegar makan padi dan mengharapkan sokongan Pakatan Harapan, sokongan membau rebah. Saya mendapat maklum balas bahawa Pakatan Harapan menyalahkan ahli parlimen bukan Pakatan Harapan kerana tidak ada dalam Dewan Parlimen. Saudara YB Fahmi Fazil siap masuk dalam FB memberitahu hal ini. Untuk pengetahuan YB Fahmi Fazil, saya dan rakan wakil rakyat lain cuba berbaik sangka bahawa Pakatan Harapan tak akan bertindak sedemikian kerana terlalu percaya persefahaman bersama Pakatan Harapan sudah diikat kemas. Tidak ada apa yang dirisaukan, katanya menerusi hantaran Facebooknya. Beliau mengulas kekalahan kerajaan mempertahankan usul pindaan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA yang dibentangkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di sidang parlimen. Dalam undi belah bagi itu, undi bersetuju bagi pihak kerajaan 85 orang, manakala undi tidak bersetuju di belah pihak pembangkang 86 orang. Dengan keputusan undi itu, maka pindaan Akta SOSMA untuk melanjutkan perkara penahanan pesalah selama 28 hari tanpa bicara tidak dapat persetujuan. Berikutan itu, pembangkang memainkan batu api dengan menyalahkan ahli parlimen dari Barisan Nasional punca penyebab kekalahan bagi pihak kerajaan. Mereka meletakkan kesalahan itu kepada Ahmad Zahid dan ahli parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak. Sedangkan pada hari pengundian itu, ahli parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ahli parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang juga tidak hadir, tetapi tidak dikaitkan dengan kekalahan itu. Ramai lagi tidak hadir termasuk ahli parlimen Gombak Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sungguh pelik, semua diletak salah di bahu UMNO. Semoga kita semua belajar daripada episod ini, kata beliau. Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar dilaporkan akan berganding dengan Muhammad Rafizi Ramli dalam pemilihan PKR yang bakal diadakan. China Press melaporkan senarai tertentu telah muncul dengan Nurul Izzah bertanding jawatan naib presiden bersama rakan-rakan sepasukan termasuk Chang Lih Kang, naib presiden semasa, Nik Nazmi Nik Ahmad, Setiausaha Pengelola dan Manivanan Gowin, Timbalan Ketua Penerangan. Muhammad Rafizi yang mengumumkan mahu bertanding jawatan Timbalan Presiden juga dijangka akan mengumumkan lebih banyak nama calon barisannya dalam masa terdekat. Menurut sumber, anggota pasukan Muhammad Rafizi yang lain adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga di Selangor, Rozia Ismail untuk jawatan Ketua Wanita. Untuk Ketua Sayap Pemuda dan Timbalan Ketua Pemuda pula, calonnya masing-masing adalah Ketua Angkatan Muda Keadilan Pulau Pinang, Fahmi Zainul dan Adun Rawang di Selangor, Chua Wee Kiat. Katanya, kemampuan Muhammad Rafizi untuk merebut jawatan Timbalan Presiden mencuri tumpuan kerana hasratnya itu akan dihalang Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail.